komunikasi, kemahiran komunikasi bahagian 1 ni kita lebih kepada pengenalan. Okay, boleh kita kongsi sikit siapa yang dah dapat? Apa dia pengenalan tentang kemahiran komunikasi? Siapa nak mula? Boleh kongsikan sikit dengan saya, kemahiran komunikasi ialah kemahiran komunikasi bermaksud pemindahan maklumat daripada seseorang, kumpulan dan satu poin dia maksudkan kepada seseorang. Ya, kepada seseorang, kumpulan dan organisasi penerima yang lain melalui media tertentu. Okey, ada medium. Okey, lagi satu. Mesej yang nak disampaikan. Okay, so complete. Alhamdulillah, maklumat-maklumat tu kan kadang dalam peperiksaan akhir ataupun ujian, saya tak semestinya mencari ayat yang sebiji sama macam tu. Saya tak mencarilah. Okay, sebab kadang-kadang dalam skema saya cuma diberikan point saja. Contohnya tadi dia perlu ada penyebar maklumat, okay, ataupun mesej. Kemudiannya siapa yang dibuat, siapa yang pengirim dan penerima, siapa lagi, apa medium yang digunakan. So makna kata saya akan mencari poin-poin tersebut saja. Olahan ayat macam mana kamu nak bagi, saya terpulang kepada kamu. Sebab saya dalam kemahiran ataupun nak katalah dalam peperiksaan akhir ni bukan semata-mata kemahiran mengingat yang kita nak kan, tapi kita lebih kepada kemahiran kefahaman. Okay, yang kita faham sebenarnya komunikasi dia perlukan apa prosesnya, siapa yang terlibat, apa yang berlaku, bagaimana dia berlaku. So dia ni poin-poin yang macam tu lah. Olahan ayat, bagaimana keadaannya, terbalik ke, duduknya ke depan, ke belakang, atas, bawah, tak ada masalah. Okay, yang itu jangan risaulah. Sebab saya tak nak lah kulit ke kulit kamu hafal, tak perlu pun macam tu. Okay, dia lebih kepada pemahaman kamu. Okay, so itu ringkasan sedikit. So terima kasih Muhammad apa? Muhammad apa nama kamu? Muhammad Syazli. Muhammad Syazli. Okay, terima kasih. Sebab ramai nama Muhammad ni, sekali lagi saya tak nak marking, nak tanda tak ada point. Okay, saya perlukan respon dalam kamu punya kelas. So itu antara benda yang membantu jugalah. Kalau ada nak interact dengan saya pada peringkat dalam kelas perkongsian ni pun tak ada masalah. Okay, so boleh kita kongsikan sama. Boleh nampak slide saya? Boleh. Nampak. Saya guna 2 medium lah. Saya harap tak ada masalah gema ke bunyi suara. Tak ada. So saya cuba untuk berikan seringkas mungkin. Macam saya minta maklum dalam hari itulah, kamu boleh mencari bahan rujukan sampingan yang lain, tak ada masalah pun. Cuma seringkas mungkin dapatan datanya sebeginilah dalam kelas perbincangan kita. Okay, jangan pula nanti datang compute dengan saya, puan yang artikel A ni kata macam ni, kenapa tak ikut? Tak adalah. Okay, saya tak ada masalah pun pendapat yang itu, cuma dasarnya fokus kepada nota yang kita sediakan. Okay, dah bahan pemahaman, nak tambah pemahaman baca yang lain pun tak ada masalah. Okay, boleh catatkan. Sebab kadang-kadang semester lepas dah keluar dah part ni, semester ni mungkin saya fokus yang ini. So makna kata nota tu takkan samalah every semester ataupun akan ada penambahan, pengurangan dan sebagainya. So itu yang berlaku lah every semester, dia tidak akan ada similarity untuk satu. Kalaupun kamu mungkinlah nanti kena mengulang pun, tapi takkan ada pengulangan dari mungkin part-part tertentu sajalah, bukan keseluruhannya. Okay, so kita pergi sikit sebelum kita tengok yang lain tentang asas pengenalan ni, apa yang berlaku, kita punya point ni. Okay, akhir daripada perbincangan kita nanti, harapan saya lah kita boleh menguraikan definisi komunikasi,
kita boleh tahu ataupun menerangkan apa elemen yang ada dan bagaimana proses itu berlaku. Kita boleh kenal pasti apa bidang-bidang yang terlibat dalam komunikasi ni, bidang apa yang melibatkan komunikasi, bagaimana jenis-jenisnya, kemudiannya boleh juga kita membezakan antara yang berkesan, tidak berkesan, dan pentingnya kita nak tahu prinsip ni maksudnya apa aturan-aturan yang perlu ada untuk memastikan komunikasi itu berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali nanti kita adalah matlamat tujuan kepada umumnya komunikasi ni untuk tujuan apa. Okay, itu antara objektif yang kita nak cuba rungkaikan, kita bincangkan hari ini secara ringkas. Okay, bergerak daripada objektif tadi, so kita mudah carakannya dengan bentuk soalan. Okay, so definisi kita nak tahu apa, elemen kita nak tahu apa, proses, bila kata proses selalunya dia akan tahunya ialah bagaimana. Okay, bidang kita akan apa, jenis pun apa, perbezaan selalunya dia akan minta perbezaan lah. Kalau kata perbezaan, mana kata berikan fokus kepada apa yang berbeza barulah menguraikan, kemudiannya prinsip dan tujuan. Kalau kamu perasan kebanyakannya menggunakan kata tanya apa. So bila apa selalunya point ataupun markah tak lebih daripada 5 lah. Okay, 2 hingga 5 point macam tu saja. Kecuali dia menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, yang tu selalunya markah lebih banyak. Okay, dan mungkin dia akan masuk kepada esei pendek macam tu lah. Okay, proses-prosesnya selalu keyword tentang definisi, ciri-ciri selalu mewakili 1 hingga 2 markah macam tu saja. Okay, so pada peringkat awal ni saya lebih fokus kepada kefahaman saja, tahap pemahaman. Kita tak pergi lagi tahap analisa, kita tak pergi tahap penilaian lagi. Okay, kita hanya pergi tahap pengetahuan dan kefahaman saja dahulu. Okay, so ringkasnya untuk topik bahagian 1 ni kita akan bincangkan dari aspek definisi, jenis, ciri-ciri dan juga elemen. Elemen ni mana kata apa komponen yang ada dalam komunikasi tu. Okay. Macam tadi kawan kamu dah bagi, Muhammad dah bagi secara ringkasnya, dia kata komunikasi melibatkan proses pemindahan maklumat lah ataupun penyampaian maklumat dari penghantar kepada penerima. Kena pastikan elemen itu ada. Apa yang kita nak sampaikan? Maklumat dari siapa kepada siapa, tu orang yang perlu. Dan ada medium yang kita nak guna. Medium tu makna kata perantaranya. Kita nak gunakan apa, sama ada kita nak bertulis. Kalau bertulis makna kata surat lah ataupun kertas. Okay, kalau berhubung sama ada guna telefon dan sebagainya. Okay, kita ada lisan ataupun bukan lisan dan sebagainya nanti. Okay, melalui proses tertentu yang akan diterjemahkan dalam maklum balas. Yang tu pasti kena ada lah. Bila kita dah sampaikan mesej, bila kita dah beri maklumat, kita kena respon maklumat tersebut dan itu yang dinamakan sebagai maklum balas. Okay, itu ringkasan lah. Okay. Mudahnya kamu boleh buat bila dah tanya tentang definisi apa yang berlaku, siapa yang ada, macam mana, bagaimana dia berlaku. So boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk kamu rumuskan sebagai definisi. Okay. Boleh faham? Maklumat, penerima, penghantar, media, maklum balas dan juga proses tadi bagaimana dia berlaku. Lisan ataupun tulisan. Okay, bergerak lebih lanjut sebenarnya ada kajian lah yang dibuat oleh tokoh-tokoh tertentu tentang komunikasi ini. Okay, ada yang mengatakan dia berasal dari perkataan Latin communicare yang bermaksud dengan menjadikan sama ataupun berkongsi. Apa maksud dia menjadikan sama ni sebenarnya? Makna kata saya menyampaikan maksud pen ini warna biru, kamu pun faham pen yang saya pegang ni warna biru. Tak bolehlah kata saya pegang pen biru tapi kamu faham pen merah. Dia ada masalah komunikasi kat situ. Okay, sama ada kamu yang rabun warna ataupun saya yang rabun warna. So keadaan itu perlu berlaku. Sebab tu dia kata menjadikan sama orang yang memberi dan orang yang menerima maklumat itu perlu selari. Okay. Dan akhirnya dia kata berkongsi. Kenapa berkongsi? Sebab mesej yang saya sampaikan, saya nak kena, mesej yang saya bawa, saya kena beri kepada orang yang nak
menerima. So itu ringkasan sedikitlah kenapa dia katakan dia bermaksud menjadikan sama ataupun berkongsi. Preston pada 2007 menyatakan komunikasi sebagai proses menggunakan mesej untuk menghasilkan makna. Kenapa dia kata macam tu? Apa yang mesejnya? Contohlah kalau mesej saya bawa berkaitan dengan yang ini. Ataupun apa macam mana tangannya? Tangan macam ni. Kita faham mesejnya cinta, love. So mana kata itu yang kita terjemahkan. Mana kata ada juga mesej yang nak disampaikan itu secara verbal, bercakap, menunjukkan aksi ataupun melalui bertulis. So mana kata apa juga medium lah yang kita gunakan tadi, dia selagi orang antara A, B dan C boleh faham, itulah yang kita katakan sebagai komunikasi. Okay, dan disokong juga oleh Miller pada 2002. Dia kata hampir 17 kajian juga mendefinisikan komunikasi itu benda yang sama. Okay, dan akhirnya pada dia boleh rujuk lah. Keseluruhannya dapatan ini dia katakan Dancer pada 1976 ada berapa kategori sebenarnya komunikasi ni boleh berlaku. Okay, dia antaranya dia untuk mengirimkan mesej, dia berkongsi makna, dia merubah tingkah laku dan akhirnya dia sebagai pujukan. Okay, tolong highlight yang ini. Kategori-kategori komunikasi. So mana kata bila kita berinteraksi dengan orang lain, so ada situasi-situasi tertentu kita nak memujuk. Ada situasi tertentu kita nak mengubah tingkah laku orang. Ada dalam situasi tertentu interaksi itu membawa perkongsian maksud dan ada juga pada masa yang sama dia menyampaikan mesej. Mesej-mesej kesedaran, mesej apalah. Okay, itu antara tujuan kaedah komunikasi berlaku. Macam mana itu berlaku?